Alhamdulillah hari kita dapat berkumpul. Nak kata hajat ustazah memang tak, sebab ajar budak sains. Budak sains insyaAllah bukan salah, tapi berkongsi setakat apa yang ada je lah. Kalau yang bermanfaat tu ialah yang kita belajar dan kita kongsi. Tak kisahlah siapa kita, sebab agama bukan milik ustaz-ustazah sahaja. Okey, tajuk hari ni simple je. Yang Hajar bawa simple sangat. Surah Al-Ikhlas. Simple sangat. Simple tak surah Al-Ikhlas? Siapa tak hafal kat sini? Siapa tak hafal? So semua hafal kan? Tak tahu makna mesti hafal. Sebab pendek sangat antara surah terpendek dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas. Okey, kita pernah dengar tak surah Al-Ikhlas ni signifikannya ialah sekali baca sekali satu surah tu menyamai 1/3. Tahu kan? 1/3 Al-Quran. Okey, pernah terbayang tak kenapa signifikan dia sampai macam tu sekali? Siapa ada jawapan? Pasal maksud dia menunjukkan idea monotheism dalam Islam. Dia menunjukkan idea monotheism, Tuhan yang satu dalam Islam. Okey, jawapan lain? Kenapa? Bagi satu kisah lah. Satu kisah yang Sayyidina Rasulullah tanya. Masa tengah usrah dengan sahabat, Rasulullah tanya dekat semua orang, boleh tak habiskan khatamkan Quran dalam beberapa detik? Tahu kan cerita tu? Tak. Dan Sayyidina Ali cakap, Umar cakap tak boleh. Sayyidina Ali cakap boleh. Cara dia baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Sebab sekali tu 1/3. Betapa bila kita dengar cerita tu, okey, kenapa signifikan sangat surah Al-Ikhlas? Kenapa tak surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah lagi panjang, lagi macam susahnya nak hafal. Faham tak? Macam ni surah Al-Ikhlas tu signifikan. Siapa ada jawapan lain? Monotheism. Cantik lah jawapan tu. Lagi? Akidah. Yes, akidah boleh lebih kurang lah. Tapi akidah tu perkataan yang lagi orang selalu guna lah. Monotheism ni bahasa tinggi sikit ni. Akidah. Kenapa akidah tu begitu penting lah agama kita? Siapa ada jawapan? Soalan makan sikit je, satu je. Kenapa akidah tu signifikan sangat? Yang dilalah. Kenapa akidah tu signifikan sangat? Boleh tak? Dengan kita orang beriman dengan orang yang kafir tu. Yes, akidah tu basic agama. Tak ada akidah, tak adalah agama. Apa akidah kita? Akidah tu Allah tu satu. Lagi? Akidah kita apa? Macam tanya soalan budak-budak pula kan? Akidah kita apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey lah, kalau kata akidah kita tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad tu pesuruh Allah. Kenapa kita cakap macam tu? Kita pernah nampak Allah ke? Biasa orang bertazkirah nak membasahkan hati kan? Hajat nak keringkan hati. Betul ke? Yakin Allah tu Tuhan kita, kita tak nampak. Kalau kata orang Hindu, itu Tuhan dia kat situ. Buddha ada, patung Buddha besar. Sleeping Buddha ada besar. Kristian, Jesus dia ada, dia ada lakaran dia kan. Walaupun tak nampak Jesus tu orang, kadang-kadang dia orang berlakon juga. Macam mana nak kata, macam mana awak boleh percaya yang Allah tu Tuhan awak? Ciptaan dia. Lagi? Kalimah. Nak explain. Ni Hussein? Ya. Pas. Sebenarnya tak yakin. Ini sebenarnya tak yakin. Yakin tak? Yakin Allah tu Tuhan awak? Macam mana awak boleh yakin? Awak tak nampak dia? Kau pernah nampak ke? Tak pernah kan? Tipu dah kalau pernah nampak. Macam mana boleh yakin? Tak pernah nampak ni. Kalau awak kata ciptaan, orang Hindu pun claim Tuhan dia mencipta. Siapa yang claim bukan Tuhan dia bukan pencipta? Saya tak ada. Siapa boleh jawab? Quran dengan Tuhan lah. Dalam dia tak ada contradiction semua. Cuba. Kristian pun ada Bible. Dia pun ada contradiction. Macam nak tahu? Kasih. Rational thinking.
Itu cerita panjang. Baik? Ah. Lebih aja. Baik? Macam mana Allah, itulah yang Allah terangkan dalam surah Al-Ikhlas. Macam mana, kenapa turunnya surah Al-Ikhlas ni ialah dia orang-orang kafir Quraisy cabar Rasulullah tunjukkan Tuhan awak. Bagi tahu macam mana Tuhan awak tu. Dan Allah turunkan surah ni untuk menerangkan siapa dia. Surah ni hanya untuk menerangkan siapa Allah je. Okey, kita tengok apa yang cantiknya surah Al-Ikhlas ni. First nak beritahu surah Al-Ikhlas ialah surah Mekah. Surah Mekah ni surah kat Mekah lah kan. Seperti kita tahu Rasulullah sebagai Islam selama 23 tahun. 13 tahun tu di Mekah cakap pasal akidah saja. Akidah dan akhlak saja. Kan ada dalam Quran kalau kita bahagikan kepada 3 skop besar, kalau macam sains ada biokimia, fizik dalam Quran akidah, akhlak dan syariat. Akidah tu akidah dan akhlak tu part yang paling besar. Syariat tu belakang-belakang sikit. Pakai tudung, semayang semua belakang sikit. Jadi nak katanya akidah tu basic. Yang first yang dicakap dalam agama ialah akidah. Bukan kenapa kau tak pakai tudung? Masuk Islam dia suruh pakai tudung. Bukan. Kita yakinkan dia dulu Allah tu Tuhan yang satu, Allah tu Tuhan yang sebenar. Macam mana nak yakinkan guna surah ni? Guna surah ni. Okey, pertama, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu Tuhan yang satu. Kenapa Allah tu ahad? Siapa tahu? Mesti tahu kan? Satu dalam bahasa Arab wahid. Kenapa Allah tak guna qul huwallahu wahid? Kenapa guna qul huwallahu ahad? Dalam bahasa Arab Satu betul. Sorry. Dan Tunggal tu. Single. Single ada double. Ada triple. Duk ambil. Macam mana? Kenapa guna ahad? Kenapa tak guna wahid? Dalam wahid ada 2, ada 3. Sebab ini nak bahasa Arab je lah. Bahasa Arab tu sangat cantik. Kenapa? Itu salah satu sebab dia Quran turun dalam bahasa Arab. Sebab Arab ni kaya. Dia boleh cerita tu benda tu, kita terus feel. Okey, contohnya inilah qul huwallahu ahad. Ahad tu lagi halus daripada wahid. Sebab ahad tu dia memang satu yang tak ada setanding pun dengan dia. Okey, contohlah kan, macam Hajar perempuan. Contoh Hajar ni kulit sawo matang. Okey, kulit sawo matang. Tapi nak ceritanya bukan Hajar seorang perempuan yang berkulit sawo matang. Faham tak? Contoh siapa tadi? Hakim ada janggut kan? Tapi bukan Hakim seorang ada janggut. Bilal pun ada janggut. Faham tak? Nak katanya Allah ni memang sifat dia je lah yang macam tu. Tak ada yang lain yang macam Allah. Kalau nak kata Farah contoh dia hidung mancung. Ada orang lain hidung mancung. Kita tak boleh nak Allah tu kita tak boleh compare dengan siapa-siapa. Kita tak boleh cakap ada lain. Itu pun macam tu juga tu. Itu menggambarkan ahad tu. Maksudnya memang Allah tu tak setanding, orang tak setanding ada dalam benda tu. Boleh faham tak? Kenapa? Macam mana signifikannya ahad tu? Bukan wahid Okey. Dan maksudnya ialah kewujudan hakiki. Kewujudan hakiki tu macam mana? Bila kita dah comparekan dia dengan benda-benda dekat alam ni, kita tengok benda lain, semuanya terciptanya kerana Allah. Semuanya bergantung balik juga kepada Allah. Okey, contohlah contoh Hajar pandai masak. Tak. Contoh Hajar pandai tanam pokok cili. Okey, keluarlah pokok cili tu yang Hajar tanam, Hajar baja semua kan. Okey, macam Hajar yang membesarkan, tapi sebenarnya tu berlaku dengan izin Allah. Contoh Hajar kimia. Contoh Hajar belajar buat satu benda baru lah. Benda apa je lah. Lepas tu graphene. lepas tu nampak macam benda tu okey. Hajar yang invent, Hajar yang jumpa. Macam kita tengok teori-teori kan, banyak teori. Ada dah buat teori je letak nama dia. Betul tak? Orang-orang putih kadang macam tu kan. Tapi sebenarnya ilmu tu semua daripada Allah. Bukan dia memang invent, dia memang jumpa. Tapi sebenarnya benda tu dah ada dan manusia baru jumpa. So nak kata semuanya balik kepada Allah. Bila kita yakin semuanya sebenarnya ni daripada Allah, yang terciptanya kerana Allah, yang kita buatnya kerana Allah, kita balik semua kepada Allah, kita berjaya membebaskan diri kita daripada pergantungan kepada alam. Kita yakin semuanya daripada Allah. Okey, kalau kita baca dalam Quran surah Al-Anfal ayat 17, bukan engkau yang memanah ketika engkau memanah, tetapi Allah lah yang memanah.
Jelas tak kat situ? Faham tak? Contoh Farah memanah. Tapi memanah tu kita nampak Farah memanah, kudrat dia untuk memanah tu Allah yang bagi. Contoh lain dalam surah Al-Anfal juga ayat 10, dan tiada kemenangan melainkan dari sisi Allah. Allah pasal perang pasal perang. Memang kita yang berperang, kita yang bertarung nyawa, kita yang angkat pedang, kita yang balik tombak. Tapi sebenarnya yang memenangkan tu ialah Allah. Kudrat tu takkan datang kalau Allah tak bagi. Sebab tu bila sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila azan, hayya ala solah, dia jawab apa? La haula wala hayya ala falah. Kita tak boleh pergi solat kalau Allah tak bagi kudrat. Kita tak boleh menang kalau Allah tak bagi kudrat kita untuk cari kemenangan tu. Tapi kita kena usaha lah. Surah Ar-Ra'd ayat 13 Allah suruh usaha. Nampak? Okay, contoh lain surah At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak menentukan kehendak kamu kecuali kehendaki Allah. Kita boleh berkehendak, kita boleh nak, kita plan, Allah plan, mereka plan, tapi Allah is the best planner. Contoh PRU13 lah kan, pemain kita berkempen nak menangkan parti kan, tapi tak menang, Masya Allah lah. Macam mana kan, insyaAllah 5 tahun lagi. Okay, nak menafikan sebenarnya perkara-perkara lain tu semuanya tak ada kewujudan hakiki. Kenapa tak ada kewujudan hakiki? Sebab semuanya boleh binasa. Semua boleh mati. Siapa rasa dia hidup selamanya? Tak ada kan? Tak ada. Semua benda akan mati. Blood cell pun akan mati. Kita tahu berapa hari dia mati. Kita tak tahu. Tapi memang semuanya akan mati. Betul tak? Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Allah yang tak akan mati. Allah yang akan kekal. Bila kita dah kembalikan semua kepada Allah, kita bebas. Kita tak takut dah benda lain. Contohnya macam kita takut pada pemerintah kan. Pemerintah kata, kalau dia dengan tiraninya, dia boleh hukumkan kita mati. Kalau kita tengok zaman Cina, dinasti Cina dulu lagi lah, kalau dia suruh mati je. Dan itu juga boleh berhenti. Dia suruh siapa bunuh kan. Kalau kita serah, memang kita nampak macam dia yang membuatkan kita hidup, membuatkan kita mati. Tapi sebenarnya kudrat tu, kalau Allah izinkan, baru boleh berlaku. Jadi kita back tu semua kepada Allah. Apa pun kita, result kita tak okey ke, kalah PRU ke, semua balik kepada Allah. Semuanya dengan kehendak Allah. Kita pegang tu elok-elok, insya-Allah kita tenang. Okey. Boleh rasa tak surah ayat pertama ni? Ayat pertama ni. Faham tak macam mana? Kenapa signifikan sangat Wallahu Ahad ni? Bila kita dah kembalikan semua kepada Allah, kita dah rasa okey, ini semua milik Allah. Allah ada yang bagi, Allah yang memiliki kudrat. Mula rasa nak beribadat kepada Allah. Memang rasa, oh Allah lah Tuhan yang satu, kenapa awak nak buat benda lain? Dah Allah je yang boleh buat macam-macam. Faham tak? Nampak signifikan ni? Okey. Tiba-tiba pula lah ada orang tanya ni kan, kalau betul, kalau betul Allah tu ada, kenapa kita tak nampak dia? Okey. Kenapa kita tak nampak Allah? Sebab Allah tak bagi kita kebolehan untuk kita nampak dia. Simple jawapan. Contoh, Andy Lala cipta handset tu. Handset tu, dia buat tu, dia ada kan? Dia ada tu, tapi semuanya daripada Allah. Okey, handset tu dia buat. Nak katanya, handset tu boleh nampak dia tak? Kenapa handset tu tak boleh nampak dia? Sebab Andy Lala tak ciptakan mata untuk handset tu tengok dia. Macam tu juga Allah kat kita. Kita mungkin handset tu, kalau ada handset lain lah, contoh handset dia handset Hafiz bercerita kan, Mana Andy Lala yang pencipta kita tu tak nampak pun. Faham tak? Tapi kalau dia orang tak nampak, adakah tu mana Andy Lala tak ada? So, nampak tak Esok? Dia faham tak? Sebenarnya Allah tak ciptakan kebolehan untuk kita tengok dia. Kalau Allah nak buat, boleh tak Allah buat? Boleh. Tapi Allah tak buat. Dan itulah yang membezakan Allah dengan yang lain. Tuhan apa kalau kita boleh nampak? Tuhan apa kalau kita boleh rasa? Tuhan apa kalau kita boleh bercakap? Sama je dengan orang lain. Sebab tu kegembiraan yang paling abadi, paling hakiki adalah bila kita berjumpa dengan Allah. Allah tu, nak kata Tuhan tu dia lah kena yang paling special. Perempuan dah kahwin pun, dah serahkan seluruh jiwa kat suami pun, paling special Allah. Cari Allah juga. Allah tu yang hakiki, bukan yang lain. Kita faham tak Su? Dengan Allah Ahad. Okey, seterusnya Allah Samad.
Allah Samad dari segi bahasa maksud dia ialah Tuan penghulu yang dituju orang ramai dan tiada suatu urusan yang diputuskan melainkan dengan kebenarannya. Semua yang berlaku atas kehendak Allah dan Allah lah tempat kita menyandarkan hajat. Allah Samad tu tempat kita meminta. Tempat kita meminta. Nak katanya ada Allah yang ada wujud dan hakiki. Allah boleh bagi semuanya. Kita minta kat dia lah. Kita boleh minta kat orang. Tak ada kata tak boleh minta kat orang. Ada yang kata kalau nak apa-apa mintalah kat Allah. Ada apa-apa cakaplah kat Allah, mengadulah kat Allah. Buat apa dia cakap dekat orang lain? Mereka nak kata ada orang kata kau dengar tak orang cakap macam tu. Apa ceritalah kat Allah, kita ada masalah dia bagi tension kan. Apa dia cerita kat kau pasal kau cakap ada cerita kat Allah. Bukan tak boleh cerita kat orang. Tapi jangan sampai bergantung pada orang tu lebih bergantung pada Allah. Sebab Allah yang ada wujud dengan hakiki. Orang tu boleh mati, orang tu akan tinggalkan kita. Orang tu boleh jadi macam-macam lah. Tiba-tiba dia patah kaki, tak ingat awak dah. Tiba-tiba dia kawan, dia tak ingat awak dah. Boleh jadi kan? Tapi Allah tak macam tu. Allah selalu ada. So kita bergantung harap hanya kepada Allah. Dan Allah tu tunggal dalam membuat keputusan. Tak ada siapa yang bersama-sama dengan dia. Betul, Allah satu. Allah Esa. Tak ada siapa yang bersama dengan dia dalam keputusan. Apa yang dia tentukan tu Allah. Yang baik Allah, yang tentukan baik Allah, yang tak baik pun Allah juga. Semuanya atas kehendak Allah. Semuanya kita sandarkan balik pada dia. Okey. Lam yalid lam yulad, tidak beranak dan tak diberanakkan. Yang ni best. Kenapa best? Yang ni memang kontroversi kalau dengan orang Kristian. Ada kat sini ex-Kristian tak? Dia boleh masuk Islam ke ada? Dia dengan budak seorang kan? Tak, bukan dekat masa dekat sini. Ada tak? Kat sini tak ada lah. Kat luar lah. Ni tak. Lam yalid lam yulad, tidak beranak dan tak diperanakkan. Kenapa Allah guna lam yalid walam yulad? Kenapa tak guna kata Arab kan untuk penafian kan ada 5. Tapi Allah guna lam. Lam. Maksudnya memang selama-lamanya takkan diberanak dan takkan diperanakkan. Kenapa signifikan sangat ni? Sebab inilah yang berbalik kepada formula wahid. Allah tu tunggal. Tak ada siapa yang setara dengan Allah. Tak ada siapa yang sama dengan Allah. Kalau Allah kalau Allah ada mak ayah lebih besar daripada dia. So dia bukan Tuhan. Tuhan tak boleh dia lebih besar daripada dia. Kalau Allah ada anak, nanti banyak baby God. Bila baby God ada besar, nanti jadi banyak-banyak God. Banyak God nanti dah belik lah. Okay, dah tak ada dah formula wahid tu. Jadi maksudnya memang Allah tak berat dan tak diberanakkan. Ini kontroversi sikit lah dengan orang Kristian. Ni kita kena tanam dalam hati kita, memang Allah takkan bertanding dengan dia. So dia memang takkan ada family. Bukan Allah sembunyi. Tak, Allah sembunyi. Itu memang kehebatan dia. Kita tak ada mak boleh tak? Siapa boleh tak ada mak kat sini? Tak kual mak seminggu, tak kual mak. Hebat gila. Tak kual mak. Tak ada. Ada masalah tu lain lah. Tapi secara fitrah ni seorang manusia tu nak mak dia lagi-lagi yang lelaki kan. Kalau tak ada mak tak boleh kan. Pantang kan kalau orang ejek mak kan. Itu apa maksudnya? Maksudnya apa tu? Okay, tak apa-apa. Okay. Dan tak ada siapa pun yang setanding dengannya. Maksud tak ada siapa yang serupa dan setanding dengan Allah dari segi hakikat wujud dan segi hakikat kuasa. Allah saja yang macam tu. Macam yang saya cerita tadi tu lah. Allah saja yang Esa, Allah saja yang tunggal, Allah saja yang nak kata Allah tu tak ada orang yang tak ada Tuhan lain dengan dia. Macam contohlah kan, ada 2 Tuhan. Satu Tuhan cakap hujan kat sana, satu Tuhan cakap nak panas kat sana. So Tuhan gaduh. Pelik tak? Jadi Allah tu nak kata memang tunggal, Esa, semuanya berbalik kepada dia. Bebaskan diri daripada dunia. Bukannya bebaskan diri tu maksudnya kita tak ambil tahu dah hal sekeliling. Kau macam tu duduk surau je, bebaskan diri. Tak, bebaskan diri tu maksudnya jangan bergantung pada yang lain selain pada Allah je. Boleh nak tak tolong kawan, kau cakap tak boleh. Boleh. Tapi minta ke Allah balik lah. Semua tu kita yakin kawan bagi tu sebab Allah yang bagi kodrat kat dia untuk bagi. Cakap pasal bebaskan diri ni, cuba kita renung balik lah. Ni kita dah ada akidah. Percaya kat Allah tu bukan percaya saja je tau. Allah bagi mandat pada kita. Bagi mandat pada kita. Bila kita dah percaya kat dia, kita kena buat something. Balik kepada tujuan hidup. Okay, kalau saya tanya tadi banyak. Siapa nama? Kishira. Kenapa awak hidup? Hidup tau. Kenapa datang masa polisi belajar? Kenapa awak hidup?
dari segi lagi. Lagi hidup lagi. Okey. Yang baru datang ni. Kenapa awak hidup? Untuk Allah. Masya Allah. Sucinya hati. Hafiz lah. Untuk menjadi khalifah Oh, satu je lagi. beribadat. Ibadat. Lagi? Akak Izati. Kenapa akak hidup kan? Surah Al-Zariyat ayat 9. Lagi? Jadi khalifah di bumi. Allah hidup tinggi. Allah letak kita atas bumi ni. Allah bagi mandat. Ada dua mandat. Satu mandat yang tertinggi, satu mandat yang terendah. Yang tertinggi adalah jadi khalifah. Khalifah ni perkataan ni special tau. Sebab masa lepas Rasulullah tak ada dulu ganti dengan Abu Bakar, tak guna perkataan raja, guna perkataan khalifah. Khalifah ni maknanya maksudnya pengganti. Tapi bila sebut khalifah, dia bukan macam sultan yang agung tu, bukan yang tu. Khalifah ni, kita dah tak ada dah cerita pasal sejarah sikit lah. Sistem khalifah dah tak ada. Habis 1924 tu, khalifah tu, bila kita nanti khalifah, maknanya dia ketua orang Islam seluruh muka bumi. Dia bukan ketua macam sultan kan ketua umat Islam dekat Malaysia. Tak, khalifah tu ketua umat Islam seluruh muka bumi. So nak bagi tahunya khalifah tu ada satu gelaran raja yang membesar. Membesar, dia bukan raja-raja biasa. Ketua umat Islam seluruh muka bumi. Tapi kita dah tak ada sistem tu sekarang. So bila dah sebut khalifah ketua, kita mentadbir seluruh alam. Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah letak kita akan bumi untuk jadi khalifah. Bila Allah letak kita jadi khalifah, kita jadi ketua semuanya. Kita takbir diri, kita takbir orang. Sekurang-kurangnya kita akan takbir diri kita. Faham tak? Takbir diri tu dari semua segi lah. Macam mana kita beribadah, hubungan kita dengan orang lain, macam mana kita arahkan diri kita. Okey, kalau ada dapat peluang sikit, kahwin, ada family. Kalau suami akan takbir seluruh keluarga, isteri dia akan bertakbir juga, bertakbir anak. So Allah dah beritahu awal, awak ni akan jadi ketua. Bila dia ketua, dia kena bijak, dia kena ada ilmu memerintah, dia kena berstrategi, dia kena macam-macam lah, ketua. Faham kan? Khalifah. So Allah letak kita tu, bila khalifah dia kena berpower, dia tak boleh malas-malas, dia tak boleh main-main, dia kena berfikir masa depan, dia tak boleh abaikan benda-benda kecil-kecil. Khalifah. Maksud benda tu besar. Dan Allah letak kita satu lagi mandat, itu jadi hamba, beribadah, abid, hamba. Hamba, kalau kita tengok perkataan hamba tu dia beza dengan orang gaji. Zaman Rasulullah dulu, sistem perhambaan, tak kahwin pun hamba boleh disetubuhi oleh tuannya. Maksudnya nak kata hamba tu kiranya macam sangat rendah sangat martabat dia. Rendah sangat. Orang gaji at least dibayar. Orang gaji tu hamba sekarang sistem hamba orang tak pakai. Orang gaji tu bukan hamba. Hamba tu rendah sangat martabat dia. Nak katanya kita ni di depan Allah sangat rendah. Kita ketua, betul. Kita kena mentadbir alam ni, kena jaga anak kita kena jaga. Kalau ada kucing, jaga elok. Tak ada buat main, tak jaga elok. Tapi di depan Allah, kita ni hamba. Rendah sangat martabat kita. Faham tak? Kita ni sekecil-kecil sangat di hadapan Allah. So dia memang signifikan kat situ, depan Allah kita lah yang paling kecil. Tapi bukan maksudnya bersanding dekat orang lain. Maksudnya kita kena baguslah, baikkan diri, study elok. Faham kan maksudnya? Lagi satu tanggungjawab kita yang tak diluput ialah jadi da'i. Bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita dapat mandat. Mandat iaitu untuk menyebarkan Islam. Tak kisahlah pada non-Muslim tu, pada Muslim tu, tapi kita bertanggungjawab lah untuk sebarkan Islam. Dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah cakap kita nak sebarkan Islam tu dalam keadaan bijaksana, hikmah. Ada orang sampaikan Islam tu dia hedik. Dia cakap aku dah sampaikan Islam ni, tapi hikmah tu tak ada. Allah ajar dengan cara hikmah. Tak apa, itu kita boleh masuk balik kot kewajipan berdakwah. Tapi nak kata tanggungjawab kita ada 3. Jadi khalifah, jadi hamba dan jadi da'i. Okey. Sikit pasal agama Islam. Cakap pasal menyebarkan Islam ni. Siapa yang boleh bagi tahu apa maksud Islam? Ada banyak, ada 3 maksud lah. Ada 3 maksud lah. Macam mana? Peace,
Submission. Submission. Lagi? Peace. Salam. 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 Lagi? Apa lagi? Ada satu lagi. Ingat. Peace. Submission. Selamat. Selamat. Peace sama kan? Bukan. Peace kat Kat mana? Submission, peace. Lagi? Ada lain tak? Salam. Bahagia ke? Sama tak bahagia? Mana tadi? Tengok. Dia jawab Farah. Islam apa? Kalau tiba-tiba ada orang yang datang, Islam tu apa lah? Awak jawab macam ni. Islam boleh diartikan antara makna yang pernah saya di dalam bagi saya, Islam tu maksud dengan setiap huruf tu insya-Allah, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, masya-Allah. Oh, tu singkatan apa? Ada penerangan yang lebih saya kat mana saya. Okey lah. Islam daripada kata bahasa Arab. Tentang bahasa Arab. Bahasa Arab ni yang cantiknya 3 huruf tu kita boleh tukar-tukar kan jadi banyak makna. Bahasa Arab memang sangat cantik. Okey. Aslama, Salimah, Salam. Islam daripada 3 perkataan ni. Aslama, submission, macam yang Jalala sebut tadi. Salimah, authentic, pure. Salam, peace. Macam ni kita kaitkan 3 perkataan ni. Okey. Aslama, kita betul-betul mengabdikan diri kepada Allah. Kita bagi diri kita kepada Allah. Okey, kita betul-betul sembah dia. Okey, Salimah, authentic, pure. Kita menyembah Allah, kita abdikan diri kepada Allah dengan cara yang Allah nak, bukan cara yang kita nak. Okey, kalau bagi contoh kan, kita tengok orang Hindu lah, dia buat apa yang dia luka-lukakan diri tu, tapi sebelum dia luka-lukakan diri tu kan, dia tutup exhaust kat sini. Lepas tu apa dia? Body. Dia buat macam tu. Kalau kita study comparative religion, benda tu tak ada dalam kitab Hindu. Dia buat sendiri. Maksudnya benda tu tak ada pun dekat dalam kitab dia. Tuhan tak ajar. Maksudnya apa yang kita nak buat ni, kita kena buat berdasarkan apa yang Allah ajar je. Contohlah kita kan, kalau tak gila satu hari tu tiba-tiba iman naik, kita nak buat sembahyang zuhur 7 rakaat, boleh tak? Tak, maksud tengah iman naik ni. Alasan iman aku tengah naik, aku nak buat sembahyang lebih, aku nak sembahyang fardu tu lebih. Fardu kan wajib kan, sunat lah. Kita tak buat sembahyang kat masa yang wajib. Iman tengah naik ni saja nak buat 7, boleh tak? Kenapa pula tak boleh? Allah suruh 4 je. So masuk Islam tu sendiri dengan cara yang Allah ajar, dengan cara yang sahih, tulen. Itulah maksud Salimah. Dan kita akan mendapat kesejahteraan kalau kita betul-betul ikut apa yang Allah ajar, insya-Allah lah. Orang kata memang bisa ajar sendiri, kalau memang sabar balik tu tak adalah betul-betul ikut 100%. Kadang sunnah-sunnah pun tak buat, tinggal. Ada juga kan, kadang pun lupa baca doa. Okey, jadi nak katanya Islam, maksud Islam tu secara keseluruhan ialah menyerahkan diri kepada Allah dengan cara yang sahih yang Allah ajar, dan supaya kita mendapat kesejahteraan. Okey, Islam bermula sejak zaman Nabi apa ya? Adam. Ibrahim. Lain agama ke ni? Kenapa lebih? Adam. Apa Islam? Islam bermula zaman bila ya? Islam zaman maka zaman Paleolitik. Neolitik tu. Sejarah biasa. Islam mula bila? Siapa jawapan? Siapa yakin gila? Itu jawapan aku. Cepat. Mesir. Mesin. Cakap Mesin. Dia cakap Muhammad. Muhammad. Yakin? Betul? Kenapa rasa macam Nuri ni depan ni? Tak. Nuri Tak ke sebelah sana. Okey. Siapa nak jawab? Betul-betul dia rasa Islam ni zaman ni lah, tak kisahlah Paleolitik pun boleh lah. Siapa yakin? Mesopotamia Adam. Islam ke agama yang dibawa?
Agama Islam. Adam. Tadi kan Ibrahim. Adam, cakap Ibrahim. Macam mana ni? Bincang ni. Bincang kan Nabi apa? Nabi Muhammad. Awak Nabi Muhammad? Bukan. Jawapan tu. Agak tak boleh lah. Ini susah. Cuba Nabi apa? Nabi apa? Nabi Adam. Kenapa dia lain? Ayuk. Oh, fahaman mana? Jawapannya Nabi apa? Jangan salah. Tak apa. Nabi Muhammad. Sebab sebelum kelahiran Rasulullah, agama Islam tu ada. Ajaran agama Islam tu ada. Tapi sebelum tu, macam Nabi Isa dipanggil Kristian. Ibrahim dipanggil Macam mana? Okey, kalau kita tengok balik kan. Makna Islam tu tadi. Okay, kita tengok surah Al-Baqarah ayat 136. We believe in God and the revelation given to us and to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob and the tribes, and that given to Moses and Jesus, and that given to all prophets from their Lord. To all prophets from their Lord, we make no difference between one and another of them, and we bow to God. Semua Nabi sebenarnya bawa ajaran yang sama. Semua bawa ajaran yang sama. Ajaran apa? Ajaran Nabi Muhammad bawa tu lah. Cuma bila datang Nabi Muhammad tu baru dalam Islam. Semua Nabi sejak zaman Nabi Adam semua buat benda yang sama. Sembah kepada Allah. Allah kan yang diorang sembah. Allah. Lepas tu dengan cara yang Allah suruh. Dia ikut syariat. Ikut syariat kalau macam Nabi Adam dulu, ada anak-anaknya tak ramai. Bukan macam kita sekarang ada sepupu sepapat tak ada. Dia ada anak dia kembar-kembar tu, dia lahir kembar. Tahu kan cerita? Tapi dia kahwin sesama je. Masa tu syariat membolehkan kahwin dengan adik-beradik. Ikut keadaan masa tu. Tapi sekarang tak boleh. Okey. Dan dia ikut cara yang Allah suruh. Lepas tu mendapat kesejahteraan. Kesejahteraan tu dia orang punya cerita lah. Okey, so nak katanya semua Nabi bawa ajaran yang sama. Dan Nabi Muhammad baru ada nama Islam dulu. Gitu. Jadi maksudnya Islam datang selepas Muhammad lah. Sejak Nabi ada Oh, jadi selepas Nabi Muhammad tu dia nama dia Islam. masa tu lah baru diiktiraf nama tu. Tapi sebelum tu semua bawa ajaran yang sama. Masa yang dia sebutkan Nabi Ibrahim ajaran Hanif tu Hajar tak berapa sure ajarannya macam mana. Tapi Nabi Ibrahim bawa ajaran. Sebab ajaran dalam agama Islam tu adalah sama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sebab Hanif tu dia ada istilah dia. Dia tak berapa sure lah. So tapi Ibrahim samalah. Dia sama. Pokoknya isinya samalah dengan Nabi Muhammad bawa. Semua Nabi buat macam tu. Termasuklah Nabi Isa. Masuk Nabi Isa. Christian Trinity tu Jesus jadi diiktiraf menjadi Tuhan berapa ratus tahun lepas dia mati. 600 years after 600 years after the death of the Lord. Lepas tu baru ada Trinity. Maksudnya Nabi Isa pun dia buat ajaran yang sama. Cuma kita tak tahulah macam mana berlaku perjuangan tu semua. Itu kena baik pada sejarah, baik pada history. Kalau sebelum baca Bible, kena baca history of Christianity dulu, baru baca Bible. Okey. Ada soalan tak? Habis dah. Dah maksudnya dah habis. Dah habis nak tanya dah ada soalan ni tak? Facebook tidaknya. Ada soalan tak? Ayah cakap tak jelas ke? Sebab ada orang komplain aja cakap lagu sangat. Tak Soalan dah Jadi soalan dah sekali. Sebab rasanya nak habiskan. Buat lah biasalah rumah aku pun kena balik awal. Masa nak dah Q&A lah sikit. Ini saya tak tahu. Macam mana masa kita semua kan dilahirkan born Muslim kan. Lepas tu kita semua kita mesti suka. Macam mana orang yang lahir dalam keluarga Hindu, keluarga Kristian, keluarga Buddha,
Diorang macam tak masuk Islam kan. Lepas tu diorang mati macam mana? Syurga ke neraka ke macam mana? Boleh saya jawab boleh? Boleh saya jawab? Aha. Saya baca dalam a few pendapat ulama international. Dia kata macam ni, kalau kes dia macam tu, if Islam tak pernah datang pada diorang, maksudnya tak ada orang pernah berdakwah pada diorang, and they do good deeds kan, diorang kira masuk Islam, masuk syurga gak, because tak pernah ada orang memberitahu diorang pihak Islam. So kira macam okay lah, fair enough lah. Tapi kalau lah dia ada orang dah beritahu dia Islam, and dia dalam hati dia dah tahu ada Islam, tapi maybe macam kepentingan ke atas kepentingan apa semua, tak macam Abu Talib pakcik pada Rasulullah, walaupun dia sayang Rasulullah, dia tak mesti masuk neraka juga kan, pasal dia tak terima Islam walaupun dah tahu dalam hati dia tu kan. Pasal dia takut pasal pasal kedudukan dia, takut atau jejas kan. So ya, macam tu lah. Okey. Ni kira salah faham ni. Ya Hafiz. Tanya sebab tak tahu ke? Dia nak tambah sikit, tapi macam bila cakap pada masyarakat nanti kan ada segolongan yang awal dan segolongan akhir yang akan pada masyarakat nanti kan. So macam golongan yang tadi yang cakap yang kafir yang memang tak pernah didekatkan kepada Islam, satu zaman yang memang Nabi tak ada apa semua kan, masa renggang tu memang tak ada Islam diturunkan. Kumpulan-kumpulan ni mungkin sekejap lagi mungkin masuk syurga lah, tapi diorang punya, orang cakap masa diorang tu lagi lambat berbanding dengan kita yang dah didekatkan dengan Islam. Maksudnya mungkin diorang adalah golongan terakhir yang dihisap. Maksudnya perjalanan diorang tu lambat. Itu pun dapat yang pada kita internet perbincangan dengan ada seorang ustaz ni lah. Okey, pada soalan Hafiz tu ini ada share je lah. Bukan jawapan muktamad Tak ada jawapan yang muktamad. Sebab ilmu kita takkan habis gaji. Okey. Nak kata antara Rasul tu, sebab macam mana? Allah dah cakap dalam surah Al-Isra ayat 15, dan tidaklah kami mengazabkan sesiapa pun sehingga kami mengutuskan seorang Rasul. Setiap satu kaum tu mesti ada Rasul. Sebab tu orang belajar pandangan agama, dia akan hipotesis, bukan conclusion tau, hipotesis lagi, bahawa sebenarnya Buddha tu pun Nabi. Bahawa sebenarnya bukan Ramasami, Ramayana tu epik, Shiva, Vishnu, semua tu Nabi. Akan tiba ke hipotesis tu sebab Allah dah janji Allah akan utuskan Rasul kepada semua kaum. Okey, dulu-dulu tak ada orang Melayu, mungkin tak ada lagi lah. Dekat Nabi Isa diutuskan kepada kaum Israel sahaja. Kalau kita baca Bible pun dia akan sebut Syama Israelu. Dia diturunkan kepada kaum Israel, wahai kaum Israel, kami hitam daripada kaum Israel. Nabi Muhammad sahaja Nabi diturunkan kepada sekalian alam sampai sekarang. So, maksudnya nak kata kita ni Nabi tak ada bersama kita, memang tak ada, tapi kita, Nabi Muhammad tu kira Nabi kita. Okey. Lepas tu nak kata yang Lala sebut tadi signifikan sangat. Nak katanya seorang tu dia akan diuji berdasarkan apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu je. Kalau nak kata kan orang contoh yang non-Muslim tu dilahir dari kecil daripada keluarga non-Muslim. Lepas tu tak ada seorang Muslim pergi cerita kat dia. Tak ada. Yang dia nampak, dia buka internet, dia nampak teroris. Betul kan? Sekarang ni Islam gitulah, Islam ginilah. Lepas tu nampak perempuan pakai selubuh habis semua. Lepas tu caption kat bawah tu, inilah penindasan kepada perempuan. Dia nampak itu. Lepas tu maknanya dia tak dapat penanganan Islam yang betul. Kenapa perempuan tu pakai macam tu? Ada sebab. Dan benda tu tak wajib pun. Dia tak nampak. Pakai macam farah pun benda tu aurat. Tapi dia tak tahu benda tu. Sebab tak ada orang cakap kat dia. Tak jelas benda tu. So kita tak hukum dia. Tak hukum dia sama dengan orang yang tahu. Bukan kita, Allah tak hukum dia sama dengan apa yang kita tahu. Kita punya tahu, okey hukum dia gini kan. Kita tak tahu. Kita tahu yang teroris tu sebenarnya siapa yang serang siapa. Orang mereka pergi masuk dekat Iraq, serang dia, bunuh family dia. Lepas tu cakap diorang ni teroris. Yang kita orang serang ni dah teroris. Kita cakap apa kan. So kalau tengok surah Yunus ayat 99, boleh sebenarnya Allah nak jadikan semua orang ni Muslim. Boleh. Tapi kenapa Allah tak buat? Situlah timbulnya mandat pada kita. Mandat pada kita untuk sebarkan Islam. 3 tanggungjawab kita, khalifah, mentadbir,
Kalau kita tengok organisasi negara kita sendiri pula, perlembagaan, Sultan tu jadi ketua agama Islam. Maksudnya Sultan tu kan menyebarkan Islam. Jadi hamba kepada Allah. Kat situ lah kita dapat kekuatan, refresh diri kita. Dan sebenarnya dia tidak sampaikan. Lagi banyak kita tahu, lagi banyak tanggungjawab kita untuk sampaikan. Lagi banyak kita belajar, sebenarnya lagi banyak tanggungjawab kita untuk menyampaikan. Jadi nak kata dihukumkan, jadi orang kita tak tahu sebenarnya nidakkan. Yang menidakkan means dia dah tahu kebenaran, baru dia dah tahu okay, Islam ni agama yang betul. Allah orang tunjukkan bukti solid kat dia, Quran macam ni, salah Bible kat sini, salah Kitab kat sini, dah tahu. Tapi dia tak masuk Islam juga. Dia nak menidakkan. Macam Abu Jahal pula. Abu Jahal tu dia kafir. Kafir sebab dia dah tahu. Tapi dia tutup, dia cover. Dia tutup mata dia, dia gelap kan. Dia tak nampak. Bukan dia tak nampak, dia buat-buat tak nampak. Itu kafir. Tapi non Muslim ni, kita tak tahu dia kafir ke tak. Sebab kita tak tahu mesej Islam sampai jelas kat dia ke tak. Kita tu tahu sebab sampai tanggungjawab kita pula untuk sampaikan dekat dia. Itu satu hal. Lepas tu kita tak boleh hukum tau sebenarnya. Sebenarnya kau nak ikutkan secara halus ni, yang tahu dia tu kafir ke tak, hanya Allah je. Allah je lah yang tahu sebenarnya dia tu dah sampai mesej, betul dapat mesej ke, kita tak tahu. Jadi kita tak payah fikirlah pun sebenarnya orang tu kafir ke tak ke. Yang penting kita dah sampaikan ke belum. Kalau belum tak cakap banyak lah. Okay, jawab tak? Soalan lain? Tambah sikit. Saya tengok satu ceramah daripada Yusuf Estes. Dia seorang bekas preacher Kristian sekarang ni, ulama Islam dekat US sekarang ni, US kat Texas sekarang ni. Dia cakap actually perkataan English cover came from the word kafir, ataupun dalam maksud kafir itu sendiri pun dah maksud apa ni, to veil something that is the truth. Sebab tu so dia kata perkataan cover tu English tu datang daripada perkataan kafir. Saya cakap tu lah. Okay. Biasa kalau kita akhiri pula kita punya ucapan kita akan cakap yang baik itu datang daripada Allah dan daripada keburukan kita pelanggar diri sendiri. Adakah ayat itu betul? Ataupun kita perlu, adakah ayat itu betul? Maksudnya kebaikan itu daripada Allah tapi keburukan itu, tapi tadi menurutkan tadi Ibrahim tadi, segala baik dan buruk datang daripada Allah. So adakah ayat itu betul? Ataupun kita perlu membetulkan ayat itu dengan cara lain? Kalau saya jawab secara peribadi lah, kadang-kadang kita ni orang Melayu selalu dia memukkan dengan ayat ini, ayat itu, tapi kita tak tahu pun benda dari mana. Betul tak? Macam ayat tu kan, kita selalu dengar orang cakap, tapi dari mana ayat tu? Kita kurang dia ni untuk nak rasa nak tanya, dari mana kau dapat? Tak ada, sebab kadang-kadang bila kita tanya nanti orang, kau Islam ke tak ni? Kau Islam ke tak ni? Kenapa tanya? Faham tak? Okey, nak kata ayat tu kau ajar secara peribadi, tak apa setujulah. Sebab nama Allah pun ada al-mumadud yang memberi kemudaratan. Tapi Allah bagi tu semuanya, Allah dah nampak kalau Allah bagi, kalau dalam tafsir ni, yang tafsir dia baca tadi tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik pun daripada Allah. Tapi Allah dah janji dalam Quran, Allah tak buat semua benda secara sia-sia. Allah takkan buat benda yang sia-sia. Allah akan buat tu benda mesti ada hikmah. Kau nak kata benda tak baik pun datang, mesti lepas tu ada kebaikan yang akan muncul. Allah dah janji inna ma'al usri yusra. Kalau Allah kata inna ma'al usri yusra, ada usri tu kesusahan, yusra tu kesenangan. Okey, kalau dah kata inna ma'al usri, takkan dah Allah cakap macam tu kalau bukan Allah yang bagi. Okey, maksudnya Allah bagi tapi Allah tak bagi pun ada sebaliknya. Allah takkan buat satu benda tu sia-sia. Kalau benda tak elok pun mesti ada. Dia cuma kita lah nak cari ke tak. Sebab Allah dah janji surah Fussilat ayat 53, Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaan di setiap penjuru alam ni termasuk dalam diri kita. Dalam diri kita ni kan kita semua kan budak sains kan, kita tahu dalam badan kita ni ada apa. Kalau kita kaji Allah subhanallah, betul tak? Budak medik lagi tahu. So nak katanya Allah bagi satu benda tu terpulang pada kita nak cari kita. Kadang tu Allah dah bagi hidayah tapi kita ignore. Kita ignore, Allah alam lah. Kita kan kalau kita nak berada dalam keadaan tadi, bagi Hajar bila yang cakap betul kan, katakan kalau kita nak betulkan ayat tadi, boleh tak kalau kita cakap baik dan buruk itu datang kepada Allah, tapi yang buruk tu atas kelemahan saya sendiri. Ada juga orang cakap betul tau. So macam adakah benda tu benar, boleh dibolehkan ataupun macam mana? Nak kata hukum tu bukan Hajar yang jawab. Kalau Hajar cakap macam ni je lah, yang baik tu semua daripada Allah, kita serahkan semua kepada Allah, cukup lah. Nabi nak tambah-tambah. Itu macam aku terima nikahnya kan, kalau kita akad nikah, aku terima nikahnya, ini binti yang ni dengan mas kahwin ni. Padahal kalau ikut hukum ni, aku terima nikahnya dah cukup.
Ini tambah-tambah kenapa? Macam misal agama, mudahkan, kita mudahkan, jangan susahkan. Agama ni simple, kita tambah. Lepas tu dengar alasan inilah Islamik. Ramai orang macam tu, nampak lebih lah, lebih banyak tu lebih Islamik. Kalau kita buat bacaan doa tu kan, padahal jadi kelas ni masa dah 1.25, kelas pukul 2, pukul 9 Zuhur. 1.25 pun semalam jemaahnya si imam tu baca lah doa paling panjang dengan taranumnya segala bagai. Padahal kelas lagi 5 minit. Hikmah tak tu? Hikmah tak? Baca doa banyak-banyak padahal jadi kelas. Lecturer nak masuk dah. Lagi kalau lecturer dan Muslim, lecturer Cina hal lagi lah. Waktu pukul 2 sampai 5 dia masuk. Hikmah tak tu? Baca doa panjang padahal sebenarnya kelas sekejap lagi. Kan lebih bagus baca doa pendek. Tapi aku sudah lah cukup. Hikmah tu yang penting. Bukan panjang pendek ke apa. Tambah-tambah ke tak? Hikmah. Kalau Allah dah ajar, kita berdoa macam ada hikmah. Sebetulnya jalan Tuhan macam ada hikmah. Kan nak tadi tu betulkan ayat nak mengingatkan Allah kan. Nak ingat kepada Allah. Tapi hikmah tu cara tu. Allah Alam. Soalan ni? Kalau tak ada rasanya tu je kot. Balik ni. Sebab tadi Ajar aku nak balik lah. Boleh. Okey. Okay. Untuk belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.